Hari ini saya nak bincang satu soalan yang berkaitan dengan topik fungsi. Okey, so kita ada satu soalan yang mana diberi f songsang seperti yang berikut. Okey, kemudian ada satu hubung kait fm sama dengan 2. Okey, kemudian soalan minta anda cari nilai bagi m. Okey, so m itu berada dalam kurungan. Okey, maksudnya dia adalah objek. Manakala 2 adalah jawapan ataupun image. Okey, m ini berada di dalam fungsi f. Okey, manakala maklumat yang kita ada pula adalah f songsang. Okey, so dua benda ni adalah benda yang sama, cumanya berada dalam keadaan yang berbeza. Satu berada dalam keadaan yang songsang, satu berada dalam keadaan yang biasa, yang tidak songsang. Okey, so dalam kes soalan ni saya rasa lebih sesuai kalau kita tukar balik yang songsang itu jadi yang tidak songsang. Kita kembali kepada fungsi yang asal. Okey. So jadi macam mana untuk kita jadikan fungsi yang songsang kepada fungsi yang asal yang tidak songsang adalah caranya adalah kita songsangkan lagi sekali. Itu caranya. Okey. So cara untuk songsangkan sesuatu fungsi adalah saya akan tukar kedudukan. Yang jawapan itu yang selepas sama dengan akan masuk dalam kurungan, manakala yang dalam kurungan saya akan keluarkan dia keluar. Itu cara saya. Okey. So apa sahaja cara yang anda faham untuk songsangkan sesuatu fungsi, ikut saja kefahaman anda. Okey, so kalau cara saya tukar dua kedudukan itu. Okey, so bila kita tukar, maka kita akan dapatlah f yang asal, yang original, yang tidak songsang. Okey, so kita ada yang dalam kurungan kita ada x tambah 1 per dengan x tambah 2 sama dengan x per dengan x tambah 3. Okey, seterusnya kita akan permudahkan dia. Okey, kita akan simplifykan dia. So kita akan keluarkan yang dalam kurungan tu agak banyak benda dalam tu. So kita akan keluarkan dia, kita jadikan sama dengan u untuk sementara waktu. Okey, so kenapa kita buat macam tu adalah kita nak ungkapkan x tu. Kan kita nak x sama dengan berapa? Kita tak nak dalam pecahan, kita tak nak dia ada dalam nombor lain. Okey, so dalam kes ni kita akan ungkapkan x. Okey, so kita pindah yang bawah tu ke sebelah sana. Okey, so dia akan dapat x tambah 1 sama dengan xu. Okey, tambah dengan 2u. Okey, kemudian kita akan susun atur baliklah. Okey, yang mana ada x dengan tak ada x. Okey, so yang ada x sekumpulkan di sebelah kiri, yang tak ada x seletak sebelah kanan. Okey, yang mana x tambah u sepindahkan ke sebelah kiri. Okey, positif 1 pindah ke sana jadi tolak 1. Kemudian x itu kita akan faktorkan dia, kita akan bawa keluar dia. Okey, so kita akan ada x dalam kurungan 1 tolak dengan u. Okey, kalau kita kembangkan balik, dia akan dapat balik sama macam atas tu, betul tak? Okey, kemudian sama dengan 2u tolak 1. Okey, seterusnya kita nak x sahaja yang berada di hadapan. Okey, so jadi yang dalam kurungan tu kita akan pindahkan dia ke sebelah kanan, so dia akan jadi bahagi. So x yang kita dapat adalah sama dengan 2u tolak 1. Okey, boleh faham tak setakat ni? Okey, kemudian kita akan kembali kepada fungsi yang asal tadi. Okey, yang mana kita ada yang panjang-panjang tu. Okey, so kita akan tulis. Okey, kita akan tulis fungsi yang baru, fungsi f yang baru. Okey, dia akan jadi fu. So kenapa jadi fu? Sebab kita dah keluarkan yang dalam kurungan tadi, kita anggap dia sebagai u. So dia jadi fu. Okey, sekarang fungsi f tu kita nak tukar semuanya dalam sebutan u. Jadi yang selepas dia kita ada x per dengan x tambah 3. Betul? Okey, so x ke atas dengan x kat bawah tu kita akan tukar dalam sebutan u dan kita akan gantikan dengan 2u tolak 1 per dengan 1 tolak u. Okey, sebab itu adalah x dalam sebutan u. Okey, so kita akan letak dekat x ke atas tu dengan x kat bawah. Yang lain kita kekalkan macam biasa. Okey, so jadi apabila kita gantikan tu, kan fungsi f ni dia nampak macam complicated. Sebab apa? Sebab dia ada pecahan yang berada di dalam pecahan. Sebab tu dia nampak complicated sikit. So jangan risau, bendanya senang saja kalau anda tahu macam mana nak permudahkan dia. Kita akan permudahkan dia supaya nampak lebih ringkas. Okay, so apa yang kita akan buat adalah kita akan susun atur balik. Okay, kita akan susun atur balik. So kita akan tulis fu. Okay, so kalau anda tengok, dia ada pecahan, kemudian dia ada per, okay, kemudian ada pecahan kat bawah. Okay, so per itu tukar kepada operasi bahagi. Sebab pecahan dan bahagi ni benda yang sama saja. Okay, so jadi kita akan tulis pecahan yang ke atas bahagi dengan benda yang di bawah tu. So nampak lebih, orang kata lebih tak complicated macam tadi lah. Betul tak? Okay, so apa kita yang perlu buat adalah yang selepas bahagi tu, kita akan gabung yang tambah 3 tu, akan gabung dengan pecahan depan dia tu.
Okay, so 3 tu sebenarnya dia per dengan 1. Okay, so kita nak samakan penyebut dia, iaitu 1 tolak U penyebut dia. So jadi 1 tu akan darab dengan 1 tolak U. Yang 3 pun sama juga, dia akan darab dengan 1 tolak U. Okay, so jadi kita akan kembangkan semuanya. Okay, so yang kat depan tu kita tak usik apa-apa lagi, kan, kekalkan macam biasa. Kemudian yang belakang tu, okay, 3 tu kita akan, okay, 3 tu kita akan darabkan dia ke dalam. Okay, so yang kita ada 2U tolak 1. Okay, so 3 darab dengan 1, kita akan dapat 3. 3 darab dengan negatif U, so kita akan dapat negatif 3U. Okay, so itu yang atas. Yang bawah pula semuanya per dengan 1 tolak U. Okay, sebab kita nak gabung dia. Alright, kemudian okay, kemudian yang kat depan tu kekalkan macam biasa lagi. Okay, so operasi bahagi tu, kan, pecahan ni dia bila bahagi dia complicated sikit. Kita kena tukar dia menjadi operasi darab. Dia tak boleh buat bahagi, kita kena tukar dia jadi darab. Apabila kita tukar darab, pecahan yang selepas dia tu, kita terbalikkan kedudukan. Yang bawah akan naik atas, yang atas akan turun bawah. Jadi 1 tolak U tu akan berada ke atas. Okay, yang panjang-panjang ke atas tu gabungkan, kemudian dia akan berada di bawah. Okay, so 2U dengan tolak 3U akan jadi negatif U. Negatif 1 tambah 3 akan jadi 2. So bila kita gabung, dia akan jadi 2 tolak U. Alright, so lebih ringkas dah, nampak? Okay, kemudian dua pecahan tu kita akan gabung lagi. Okay, so kalau kita tengok, kita ada pecahan dalam kurungan tu, kan, kita ada 1 tolak U, 1 kat bawah, 1 kat atas. So bila ada benda yang sama, 1 kat bawah, 1 kat atas, so kita boleh potong dia. So maka tinggallah, kan, fungsi F yang orang kata dalam bentuk paling mudah, paling ringkas adalah 2U tolak 1 per dengan 2 tolak U. Itu fungsi F yang asal, yang original. Okay, barulah kita boleh guna hubung kait Fm sama dengan 2 tu. Sebab apa? Sebab yang diberikan F, yang kita ada pun dah F dah. Fungsi F dalam keadaan yang sama, yang tidak songsang kedua-duanya. Jom kita boleh guna. Okay, so yang dalam kurungan yang diberikan kita ada Fm. Okay, tetapi yang kita ada adalah Fu. Okay, so U tu tukar kepada M pula. Tadi kita tukar kepada U. Okay, sekarang kita tukar pula kepada M sebab kita nak guna maklumat Fm sama dengan 2 tu. Okay, so kita akan dapat 2M tolak U per dengan 2 tolak M sama dengan 2. Okay, lepas tu seterusnya adalah untuk cari nilai M, kita kena ungkapkan M tu. Okay, so pindah sana. Okay, susun atur balik, maka anda akan dapatlah nilai M. Okay, so yang bawah tu bawa ke sebelah atas sana, so dia akan jadi darab. So yang kita ada 2M tolak 1 sama dengan 4 tolak 2M. Okay, kumpulkan yang ada M dengan yang tak ada M. Okay, so 2M, negatif 2M, sepindahkan ke sebelah kiri, so dia akan jadi tambah 2M. Negatif 1 tu sepindahkan ke sebelah kanan, so dia akan jadi tambah 1. Okay, so anda akan dapat 4M sama dengan 5. Okay, so maka akan dapatlah nilai M sama dengan 5 per 4. Okay, itu sahaja pengiraan bagi soalan ini. Simple saja, yang mana anda akan dapat 5 markah untuk soalan ini.